Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Wan Nur Alia binti Wan Ahmad Dahlan. Assalamualaikum, saya Arisha Iman. Assalamualaikum, nama saya Halisa Narani Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Effendi bin Ahmad. Saya Alia Fariha binti Muhammad Jalan. Dan berdasarkan teks wacana atau artikel yang kami pilih, terdapat beberapa kata pinjaman yang dapat dipetik. Sebagai contohnya, artikel, faktor, individu, sosial, proses, elemen, identifikasi dan sebagainya. Dan saya akan menjelaskan sedikit sebanyak tentang variasi bahasa, iaitu aspek seterusnya yang akan kami bedah berdasarkan bahan bacaan pilihan kami. Okey, apakah itu variasi bahasa? Variasi bahasa merupakan kepelbagaian jenis bahasa yang digunakan dalam penulisan. Seperti yang kita semua tahu, bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia telah melalui pelbagai perubahan mengikut peredaran masa dan berubah sejajar dengan kelompok masyarakat yang berbeza-beza. Daripada situ muncullah kepelbagaian jenis variasi bahasa yang digunakan dalam bahan penulisan seperti buku, novel, buku rujukan, majalah dan lain-lain berdasarkan konteks atau isi kandungan yang tersendiri. Di bahan wacana pilihan kumpulan kami iaitu sebuah artikel yang bertajuk Faktor Persekitaran Sosial dan Hubungannya dengan Pembentukan Jati Diri, tulisan Zakaria Setapak, Ahmad Munawar Ismail dan Nur Aniza Yusof daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Kami sekumpulan telah bersependapat bahawa variasi bahasa yang digunakan dalam artikel ini ialah variasi bahasa formal. Ini kerana isi kandungan artikel ini ialah lebih serius dan mempunyai satu tujuan, iaitu untuk membuktikan suatu kajian tentang persekitaran sosial dan pembentukan jati diri seseorang. Variasi bahasa formal ialah salah satu bentuk bahasa yang digunakan secara tepat dan mematuhi segala peraturan ragam bahasa, iaitu imbuhan, sebutan, tata bahasa yang gramatis dan juga kosakata yang bersesuaian. Di dalam artikel ini terdapat beberapa penggunaan kosakata yang menarik telah kami identifikasi dalam artikel ini yang menggunakan bahasa formal untuk tujuan formality. Sebagai contoh, pada halaman ke-158, perenggan ke-8 baris ke-6 iaitu peta kognitif. Penulis telah memilih untuk menggunakan kosakata peta kognitif untuk menggambarkan suatu gambaran ataupun perancangan yang dibentuk di dalam minda seseorang untuk kefahaman intelektual. Dengan ini, ianya telah membuktikan bahawa penggunaan kosakata yang digunakan dalam artikel ini adalah lebih spesifik dan mempunyai makna yang terperinci yang jarang kita jumpa dalam bahan bacaan harian seperti majalah ataupun novel-novel. Dengan ini, ianya turut menunjukkan bahawa seseorang individu ataupun penulis yang menggunakan variasi bahasa formal ini mempunyai latar belakang pendidikan ataupun latar belakang sosial yang berbeza, menyebabkan penggunaan dan pemilihan kosa-kosakata dalam penulisan mereka lebih luas dan formal. Saya akan menerangkan tentang variasi bahasa formal. Ia digunakan dalam pidato, surat menyurat, buku pelajaran dan sebagainya. Ciri-cirinya seperti memanfaatkan fungsi-fungsi gramatikal secara selaras. Selain itu, penggunaan variasi bahasa formal dibentukkan dengan imbuhan yang terdapat peraturan yang ditetapkan. Justeru, ejaan dan maklumat yang disampaikan ialah konsisten dan baku. Keseluruhan perenggan tersebut yang saya telah letak di atas menggunakan variasi bahasa formal kerana imbuhan, ejaan dan bahasa tersebut ialah tersusun dan bahasa baku digunakan dengan teliti dan tepat mengikut segala peraturan. Contohnya, daripada ayat terakhir
Semua faktor-faktor ini memberikan pengaruh yang kuat dalam pembentukan jati diri setiap individu masyarakat. Sehubungan dengan itu, daripada contoh tersebut, khayalak atau audiens akan memahami maksud ayat tersebut kerana variasinya tidak rumit. Selain itu, keseluruhan artikel ini tidak mempunyai semantik yang kompleks dan variasi bahasa formal yang digunakan sangat mudah untuk difahami. Oleh itu, variasi bahasa formal ini berkesan untuk difahami untuk audiens. Ini akan menjamu pembentangan berdasarkan topik variasi bahasa yang digunakan di dalam wacana ini. Wacana ini membuktikan penggunaan variasi bahasa formal dengan menggunakan ayat lengkap pada halaman 166 perenggan 2 baris 1. Ayat lengkap merujuk kepada penggunaan subjek dan predikat serta huraian tambahan bagi sesebuah ayat agar dapat melahirkan kefahaman yang menyeluruh berdasarkan topik yang dibincangkan kepada para pembaca. Potongan ayat guru bersifat penyayang sehingga pembelajaran dalam bilik darjah merupakan subjek ayat. Seterusnya, potongan ayat akan melahirkan pelajar yang berilmu sehingga keharmonian dan kemakmuran negara merupakan predikat ayat. Meskipun ayat ini telah menjadi satu ayat lengkap, penulis menyambung ayat ini dengan huraian tambahan iaitu iklim sekolah yang kondusif sehingga perkembangan kognitif efektif dan psikomotor pelajar untuk menerangkan maklumat ini dengan lebih terperinci. Variasi bahasa formal merupakan komponen dialek sosial yang berpotensi menyampaikan segala keterangan dengan penggunaan bahasa yang betul. Penyusunan subjek dan predikat mampu membangkitkan kekeliruan ataupun kefahaman kepada para pembaca. Selain itu, hal ini dapat menimbulkan keberkesanan dalam motif utama penulis untuk menulis wacana yang mampu menimbulkan kefahaman kepada para pembaca. Justru, berdasarkan bukti yang dilampirkan, penulis jelas membuktikan bahawa penggunaan ayat lengkap mampu mempengaruhi cara pembaca menterjemah dan memahami maklumat yang disampaikan. Saya akan menerangkan tentang tata bahasa yang gramatis yang merupakan aspek yang sering dilihat dalam penggunaan variasi bahasa formal. Tata bahasa yang gramatis adalah sangat penting bagi menyampaikan sesebuah wacana kepada pembaca agar mereka dapat mengupaskan idea atau subjek yang ingin disampaikan oleh penulis wacana tersebut. Sebagai contohnya, tajuk artikel wacana yang kami pilih iaitu faktor persekitaran sosial dan hubungannya dengan pembentukan jati diri terang-terang sudah gunakan tata bahasa yang gramatis tanpa sebarang kesalahan. Hal ini demikian kerana penulis wacana mengetahui bahawa ia adalah sangat penting untuk menggunakan tata bahasa yang gramatis dan mengikut prinsip-prinsip yang nahu bagi merangkakan sesebuah pembicaraan yang terbuka supaya pembaca dapat memahami wacana tersebut dengan lebih dalam. Saya akan mengupas lebih lanjut tentang analisis variasi bahasa yang terdapat pada jurnal pilihan kami yang bertajuk Faktor Persekitaran Sosial dan Hubungannya dengan Pembentukan Jati Diri. Setelah melihat dan mengkaji keseluruhan teks, variasi bahasa formal merupakan variasi yang paling tepat untuk diaplikasikan pada jurnal pilihan kami. Hal ini demikian kerana keseluruhan teks mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan sama ada dari segi imbuhan, binaan, susunan ayat dan tidak lupa juga kepada pemilihan perkataannya. Bahasa formal yang digunakan di dalam jurnal ini tidak mengandungi sebarang kesalahan bahasa. Tambahan pula merujuk kepada penyataan tersebut. Hal ini boleh dilihat dengan lebih jelas apabila penulis mengekalkan formaliti penulisan dari awal hingga akhir. Selain itu, di dalam penulisan akademik, rata-rata penulis memilih untuk menggunakan bahasa yang lebih sopan, teratur dan sesuai agar pembaca dapat memahami konteks yang ingin disampaikan oleh penulis itu sendiri. Dapat dilihat juga bahawa tiada sebarang kesalahan menaip di dalam setiap teks. Untuk contoh yang saya ambil pada pendahuluan jurnal, iaitu faktor-faktor persekitaran sosial boleh mempengaruhi atau menjadi sumber pembelajaran kepada proses pembentukan tingkah laku seseorang melalui pelbagai corak pembelajaran sosial seperti permodelan,
maklum balas, dorongan dan halangan. Dipetik daripada Azhar 2006. Konklusinya, penggunaan semantik mudah digunakan pada pendahuluan jurnal diaplikasikan agar pembaca dapat memahami konsep yang ingin disampaikan oleh penulis itu sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang wacana. Secara linguistik, wacana merupakan unit bahasa yang melebihi batas ayat dari Hari Murti 1982. Semua perkara yang melibatkan bahasa dilihat sebagai wacana dan retorik menjadi komponen yang sangat penting bagi wacana. Dalam konteks yang lebih liberal, Muhammad Siddiq Ahmad Ishaq dalam 1992 telah menyatakan bahawa konsep wacana kerap dan sering digunakan sebagai alternatif atau medium kepada laras atau pengucapan biasa sahaja. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang wacana dari aspek koheren. Koheren merupakan runtutan atau gagasan idea yang mengupaskan sesuatu idea kepada sesebuah cerita yang mempunyai makna yang berkaitan di sebaliknya dalam bentuk teks. Selain itu, koheren juga bergantung pada penggunaan kohesi yang sesuai dan gramatis dan juga bergantung pada konteks dan situasi. Sesebuah koheren sama ada dari segi lisan atau tulisan mestilah memaparkan wacana yang utuh. Keutuhan wacana ini menggambarkan tanggapan terhadap idea yang dikemukakan oleh penulis itu dapat difahami dengan tepat dan jelas oleh pembaca. Secara keseluruhannya, koheren merupakan sesuatu teks yang sentiasa mempunyai makna yang berkaitan dengan subjek yang dibicarakan atau dinyatakan untuk menyampaikan sesuatu dengan lebih lanjut. Sebagai contoh, daripada artikel yang kami pilih pada halaman 158/4, halaman 158/5 dan halaman 158/6, ketiga-tiga peringkat yang dipetik ini mempunyai koheren kerana setiap ayat mempunyai perkaitan antara satu sama lain dan tidak bercampur aduk faktanya. Berdasarkan contoh yang pertama, penulis menceritakan tentang idea yang dianggap sebagai komponen biologi. Penulis kemudian menyambungkan wacananya dengan menceritakan tentang bahawa komponen biologi ini merupakan punca utama bagi tenaga, jiwa dan pusat bagi naluri. Seterusnya, penulis mengakhirkan wacananya dengan menyatakan tentang reaksi atau risiko yang boleh berlaku disebabkan idea. Contoh yang kedua dan ketiga juga mempunyai tautan yang tersendiri dan berkait rapat antara satu sama lain yang menjelaskan bahawa penulis telah menggunakan koheren untuk menyampaikan mesej kepada pembaca supaya pembaca dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut. Beralih kepada analisis wacana. Antara ciri-ciri wacana yang terdapat pada jurnal pilihan kami adalah kohesi. Apakah itu kohesi? Izinkan saya memberikan definisi kohesi itu sendiri. Kohesi merupakan salah satu ciri-ciri wacana yang penting bagi sesebuah wacana. Kohesi merupakan isyarat-isyarat tertentu untuk menunjukkan pertalian antara ayat di dalam sebuah wacana dan kesepaduan dalam penulisan. Isyarat-isyarat ini dipanggil sebagai alat kohesi dan antara alat kohesi ialah anafora. Tambahan pula, unsur lain yang terdapat di dalam kohesi ialah antecedent. Pertalian yang mengaitkan antara anafora dan antecedent disebut sebagai rujukan anafora. Kedua-dua unsur ini sering diguna pakai untuk mengurangkan pengulangan penulisan bentuk-bentuk yang sama selain merealisasikan dalam bentuk yang berlainan di dalam sebuah wacana. Oleh itu, ia dapat menghasilkan kesempurnaan makna, kepelbagaian style dan pertautan idea. Konklusinya, kohesi dapat dikatakan sebagai pertautan unsur dalam sesuatu gagasan yang dilihat dari segi kepaduan dan keutuhannya sehingga wujudnya pengertian koheren. Untuk contoh pula, penggunaan ciri wacana kohesi dapat dilihat setelah dikaji pada wacana yang bertajuk Faktor Persekitaran Sosial dan Hubungannya dengan Pembentukan Jati Diri. Untuk contoh yang pertama, Bandura mengatakan bahawa sesuatu tindakan itu merupakan hasil interaksi antara ketiga-tiga faktor iaitu manusia, persekitaran dan tabiat manusia. Tidak satu pun dari tiga faktor ini boleh dikatakan sebagai penentu kepada sesuatu tindakan secara berasingan. Walau bagaimanapun, Bandura berpendapat bahawa walaupun wujud interaksi antara tiga komponen ini, namun sebahagian daripada komponen ini mungkin lebih berpengaruh dari yang lain pada masa tertentu bagi menghasilkan sesuatu tindakan. Contoh ini boleh dilihat pada halaman 157 perenggan yang kedua dan baris ketiga. Untuk huraian yang lebih lanjut pada contoh tersebut, tautan yang jelas antara ayat dalam baris kedua dan baris ke-6, perkataan
Tiga komponen di dalam baris ke-6 jelas merujuk kepada ketiga-tiga faktor iaitu manusia, persekitaran dan tabiat manusia. Oleh itu, contoh tersebut mempunyai tautan antara satu sama lain kerana ianya dikenali sebagai rujukan agar ianya bermakna dan difahami oleh pembaca. Untuk contoh yang kedua, para pelajar dalam kajian tersebut mengharapkan ibu bapa mereka memainkan peranan dengan cara memberikan perhatian terhadap pembentukan masa depan 35%, pelajaran 29%, keuangan 22%, belayan kasih sayang 19% dan pemilihan kerjaya 4%. Contoh ini juga boleh dilihat pada halaman 164, perenggan ke-7, baris ke-5. Untuk huraian contoh ini, penggunaan ibu bapa mereka di dalam klausa memainkan peranan dengan cara memberikan perhatian telah membangkitkan satu persoalan, iaitu siapakah ibu bapa ini? Jawapannya terletak pada klausa induk di mana penggunaan para pelajar adalah mereka yang terlibat dalam kajian tersebut. Justru penggunaan ibu bapa mereka ialah anafora untuk antecedent para pelajar. Tautan ini jelas dan cukup untuk menghasilkan klausa yang difahami oleh pembaca. Ciri-ciri wacana seterusnya ialah tujuan. Tujuan wacana ini ditulis adalah untuk memaklumkan para pembaca berkenaan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan jati diri seseorang individu dari aspek sosial. Hal ini berpunca daripada kewujudan pelbagai maklumat berinformasi yang diajukan oleh penulis di dalam wacana ini. Sesebuah wacana mestilah mempunyai tujuan agar wacana yang dihasilkan dapat difahami dengan mudah oleh pembaca dan tidak mengandungi informasi yang bercanggah. Sesebuah wacana ini dapat dihasilkan dengan baik jika penulis memahami dan menguasai dengan jelas berkaitan sesuatu perkara yang ingin disampaikan. Pada halaman 156, perenggan 1 baris 4, penulis mendedahkan pembaca kepada elemen-elemen kemanusiaan dan elemen-elemen bukan kemanusiaan yang menyumbang kepada pembentukan jati diri yang berbeza. Hal ini demikian kerana penulis ingin mendedahkan para pembaca kepada intipati yang akan dikupas untuk menerangkan wacana ini dengan lebih terperinci. Penulis kemudian menyenaraikan faktor-faktor yang dilampirkan di dalam wacana ini disokong dengan maklumat dari dua perspektif, iaitu perspektif Islam dan perspektif Barat. Wacana ini dapat dilihat mengeluarkan maklumat dari perspektif Islam dengan menggunakan potongan ayat Al-Quran pada halaman 156 perenggan 2 baris 2. Bagi sesetengah masyarakat, mereka sukar untuk mempercayai sesuatu maklumat jika ianya tidak berkaitan dengan kitab suci ini. Selain itu, penulis turut mengeluarkan penekanan daripada tokoh-tokoh terkenal Islam, iaitu Imam Al-Ghazali pada halaman 156 perenggan 5 baris 1 serta Ibnu Khaldun pada halaman 157 perenggan 1 baris 1. Tokoh Islam merupakan ikon kepada umat Islam. Umat Islam akan mengikuti serta mempercayai apa sahaja informasi yang datang daripada golongan ini jika sesuatu maklumat itu tidak bercanggah dengan pengetahuan Islam yang dipraktikkan. Hal ini telah meningkatkan kualiti kepercayaan pembaca terhadap wacana ini. Seterusnya, dari perspektif Barat, maklumat-maklumat yang dilampirkan adalah berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh psikologis terkenal Barat berdasarkan hasil kajian yang telah mereka laksanakan. Antaranya ialah Byrne pada halaman 156 perenggan 3 baris 1 dan Freud pada halaman 156 perenggan 2 baris 1. Sesetengah pembaca lebih cenderung untuk mempercayai maklumat yang berdasarkan bukti kukuh yang dikeluarkan oleh para ilmuwan terkenal. Hal ini merupakan perkara normal kerana tanpa bukti,
Sesuatu kajian itu tidak dapat menjawab pertanyaan pembaca dengan jawapan yang kukuh. Ciri wacana yang seterusnya ialah andaian dan inference, iaitu ciri yang berfungsi untuk menjelaskan secara terperinci ataupun sebagai salah satu langkah pembuktian tentang sintaksis yang mempunyai hubungan yang berkait rapat. Daripada segi definisi, andaian merupakan wacana yang bertujuan untuk memberi bayangan maklumat kepada sintaksis yang seterusnya. Inference pula merupakan ciri wacana yang berkesinambungan dengan andaian untuk memberikan maklumat yang baru. Dalam erti kata lain, penggunaan andaian dan inference adalah bertujuan untuk saling melengkapkan. Ini kerana andaian hanya memberi gambaran ataupun gambaran pada dasarnya dan akan dijelaskan dengan lebih lanjut dengan adanya penggunaan inference. Oleh itu, kebanyakan bahan penulisan ataupun bahan-bahan wacana akan menggunakan ciri wacana ini kerana ianya akan membantu penulis untuk menggambarkan dan memudahkan pembaca untuk memahami sintaksis dan apakah sesuatu topik atau isu yang digambarkan oleh penulis tersebut. Sebagai contoh, di dalam bahan wacana pilihan kami ini, penulisan ciri wacana andaian dan inference dapat dikenal pasti di bawah tajuk faktor-faktor persekitaran sosial. Yang pertama, pada halaman ke-162, perenggan yang pertama. Peranan ini dimainkan oleh individu-individu yang signifikan seperti ibu bapa, ahli keluarga, rakan sebaya, guru dan media massa. Peranan ini dimainkan oleh individu-individu yang signifikan merupakan contoh penggunaan andaian yang pertama. Ayat ini hanya memberikan gambaran tetapi tidak mempunyai maklumat yang secara terperinci tentang individu-individu yang dimaksudkan. Secara tidak langsung, ianya turut menimbulkan persoalan apabila pembaca membacanya. Siapakah individu-individu tersebut? Oleh itu, datangnya penggunaan inference, iaitu seperti ibu bapa, ahli keluarga, rakan sebaya, guru dan media massa yang telah memberi maklumat atau fakta yang lebih tepat tentang individu-individu yang dimaksudkan di dalam ayat yang menggunakan andaian sebelum tadi. Oleh itu, penggunaan andaian dan inference ini akan dianggap sebagai menjawab persoalan pembaca apabila mereka membacanya. Selain itu, penggunaan penanda wacana dalam sintaksis turut memainkan peranan yang penting untuk mengidentifikasi penggunaan andaian dan inference. Sebagai contoh, pada halaman ke-163, perenggan kelima, walaupun sekolah merupakan satu lagi ejen sosialisasi yang kuat mempengaruhi kanak-kanak, tetapi pengaruh ibu bapa mungkin lebih kuat kerana jumlah jam kanak-kanak berada di rumah adalah lebih panjang dari jumlah jam kanak-kanak berada di sekolah. Di sini, terdapat penggunaan penanda wacana kausal iaitu kerana yang telah mengaitkan andaian dan inference yang lebih mudah untuk pembaca membezakan yang mana satu andaian dan yang mana satu inference. Jadi, jelaslah bahawa penggunaan penanda wacana turut memberi sumbangan ataupun memainkan peranannya dalam memudahkan kefahaman pembaca apabila membacanya. Saya akan menerangkan tentang wacana maklumat. Wacana maklumat ialah salah satu daripada ciri-ciri wacana iaitu maklumat. Definisi maklumat merupakan ciri yang signifikan dalam penciptaan sebuah wacana. Selain itu, maklumat terbahagi kepada dua bahagian, iaitu maklumat lama dan maklumat baru. Maklumat lama bermaksud sesuatu yang dinyatakan pada peringkat awal ataupun telah dinyatakan ataupun diulangi dalam konteks yang seterusnya. Selain itu, maklumat baru pula merupakan keterangan yang belum diketahui atau sudah diketahui tetapi masih tidak digunakan. Contoh penggunaan maklumat daripada perenggan 2, terdapat maklumat lama dan maklumat baru.
dan ayat tersebut menjelaskan tentang persekitaran yang dapat memberikan kesan yang baik terhadap penghayatan nilai seseorang individu. Ayat tersebut mudah difahami oleh audiens kerana mempunyai maklumat dan tujuan yang sama. Di samping itu, penggunaan maklumat bertujuan untuk berpautan antara satu sama lain, seperti maklumat baru dan maklumat lama. Contohnya, proses ini selanjutnya memerlukan kewujudan faktor-faktor motivasi luaran seperti galakan dan ancaman, dan dalaman seperti kepuasan diri dan keinginan untuk dilihat benar. Ayat tersebut mudah difahami kerana baris tersebut terdapat maksud lama yang dinyatakan pada awal dan diulangi lagi. Seterusnya, contoh ayat galakan dan ancaman dan dalaman seperti kepuasan diri dan keinginan untuk dilihat benar ialah maksud lama yang lebih kurang sama dengan ayat kewujudan faktor-faktor motivasi luaran. Kedua-dua ayat tersebut sama, lebih kurang sama, dan boleh dikatakan ialah maksud lama. Untuk maksud baru pula, contoh ayat Hasan berpendapat persekitaran mampu memberi kesan terhadap penghayatan nilai akhlak seseorang. Ayat tersebut tidak diketahui dan boleh diterima oleh audiens. Ayat tersebut tidak digunakan lagi dalam perenggan ataupun teks tersebut, dan boleh dikatakan ia ialah maklumat baru. Ciri wacana yang terakhir yang diguna pakai dalam bahan bacaan kami ialah aspek maklumat yang tidak berlawanan. Okey, secara ringkasnya, maklumat yang tidak berlawan ini merupakan informasi atau idea yang masih berkait dan tidak bertentangan dengan maklumat yang sebelumnya. Ciri wacana ini sering digunakan untuk meneruskan kesinambungan sesuatu idea atau maklumat yang masih mempunyai perkaitan mengikut logik akal dan menunjuk kepada suatu kesimpulan yang sama. Sebagai contoh, penggunaan maklumat yang tidak berlawanan ini dilihat pada halaman ke-156 di bawah subtopik pembelajaran sosial mengikut perspektif Islam yang masih menceritakan tentang bagaimanakah kepentingan pengaruh sosial ini dapat dipengaruhi oleh persekitarannya. Pada baris ke-6, perenggan kedua pula, Rasulullah SAW juga telah menghuraikan pentingnya elemen pengaruh persekitaran sosial terhadap proses pembentukan kepribadian seseorang. Di sini, ianya masih menunjukkan kesinambungan daripada topik yang sebelumnya. Jadi, di sini, walaupun dipisahkan dengan tanda noktah, ayat seterusnya ini masih membincangkan topik atau idea yang sama, iaitu tentang kepentingan persekitaran dalam pembentukan peribadi seseorang. Selain daripada dipisahkan oleh tanda noktah, penggunaan ciri wacana maklumat yang tidak berlawanan ini turut diguna pakai untuk meneruskan idea atau topik walaupun berbeza perenggan. Contohnya pada halaman ke-156, perenggan pertama, penulis menjelaskan kepada pembaca pembelajaran sosial mengikut perspektif Islam. Manakala pada halaman yang seterusnya, iaitu halaman ke-157, perenggan berikutnya menceritakan tentang pembelajaran sosial mengikut perspektif Barat. Walaupun mempunyai konteks ataupun tajuk yang berbeza, ianya masih di bawah topik yang sama, iaitu pembelajaran sosial, dan ianya akan masih menjurus kepada satu kesimpulan yang sama, iaitu untuk mengkonklusikan pembelajaran sosial daripada dua perspektif yang berbeza. Oleh itu, secara keseluruhannya, aspek maklumat yang tidak berlawanan ini digunakan untuk meneruskan idea ataupun untuk memanjangkan lagi suatu topik atau perbincangan itu, dan yang pasti ianya harus menuju kepada satu kesimpulan yang sama. Sekian, terima kasih.